Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jadi kita sambung balik kitab kita ni. Tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan oleh Syekh Dr. Ahmad Syarbasi, Syekhul Azhar Yas'alunaka. Muka surat 398 kun fayakun. Ada orang tanya Syekh ni, apakah erti dari perkataan Allah SWT kun fayakun? Apa maksud dia? Banyaknya orang tasawuf tarekat kadang-kadang jadi Tuhan belaka dah. Guna ni dah. Tak apalah kita baca Syekh ni kata apa. Allah SWT berfirman yang bermaksud dalam surah Al-Baqarah. Allah pencipta langit dan bumi. Maksudnya dia. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan jadilah, lalu jadilah ia, kun fayakun. Begitu juga dalam surah Al-Imran ayat 47, Allah SWT firman yang bermaksud, Maryam berkata, wahai Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Allah SWT firman yang bermaksud dengan perantaraan Jibril, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya jadilah, lalu jadilah ia. Dalam surah An-Nisa ayat 49, Allah SWT firman yang bermaksud, sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti perumpamaan Adam, di mana Allah menciptakannya Adam dari tanah, kemudian cukup berkata kepadanya jadilah, lalu jadilah ia. Banyak tepat ni dah, banyak tepat ni. Tadi mula surah Al-Baqarah, lepas tu surah Al-Imran, surah An-Nisa pun dah. Lepas tu surah Al-An'am pula ayat 73. Allah SWT firman yang bermaksud, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar, dan benarlah perkataannya. Di waktu dia mengatakan, jadilah, lalu terjadilah. Dan tangannya lah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditutup. Dia mengetahui yang ghaib dan yang nampak, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allah SWT juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 40 yang bermaksud, sungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Surah An-Nahl ayat 40. Demikian juga dalam surah Al-Maryam ayat 35, Allah SWT berfirman bermaksud maha suci dia, apabila dia telah menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Selanjutnya dalam surah Yasin ayat 82, Allah SWT berkata maksudnya sungguhnya keadaannya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Jadi berapa tepat ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tepat di sini ya. 7 tepat. Hasil ni buat tubik kun fayakun ya. Makna dari perkataan kun fayakun ialah apabila Allah SWT hendak menjadikan sesuatu dan iradahnya terkait dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu pun akan terwujud sesuai dengan kehendak Allah. Tidaklah sesuatu yang diperintahkan untuk ada wujud, kecuali pasti dia akan menjadi ada dengan perintah tersebut. Dan tidak ada sesuatu yang mawujud, sesuatu yang ada, kecuali kerana dia diperintahkan untuk ada. Jadi semua itu dengan kehendak Allah SWT. Ini merupakan informasi dari Allah Azza wa Jalla mengenai bagaimana terlaksananya perintah-perintahnya pada makhluk ciptaannya. Allah SWT maha mengetahui akan segala sesuatu sebelum terjadinya. Allah SWT mengetahui segala sesuatu yang belum tercipta, sama ada seperti tak kala dia sudah tercipta. Allah Azza wa Jalla lah yang mengeluarkan sesuatu dari tiada, yakni Adam, kepada ada, yakni mau wujud. Hal itu juga merupakan informasi umum dari Allah SWT mengenai segala sesuatu yang diciptakannya. Iaitu tatkala dia hendak menciptakannya, maka sesuatu itu pun terjadilah, tanpa ada sesuatu yang mesti dia katakan. Sebagaimana kata-kata diucapkan oleh kita manusia. Jadi tak seperti manusia lah dah. Kun ko tak seperti manusia dah. Adapun perkataan yang ada dalam ayat di atas hanyalah merupakan gambaran ketetapan yang kehendakinya, dan kemudian ketetapan itu pun terlaksana. Pentingnya ketetapan Allah, bukan yang kita sebut jadilah dah. Kun ko apa tidak dah. Maka oleh kerana itu Allah menggambarkan kehendaknya itu dengan ungkapan perkataan tersebut. Kun tu untuk gambarkan kehendak Allah dah. Untuk itulah Imam Ar-Razi berkata bahawa perlu dilakukan ta'wil terhadap kata-kata kun tersebut. Ini ta'wil lah. Imam Ar-Razi terkenal sebagai ulama hebat dalam bab ta'wil ni. Jadi setengah ulama lain, ulama salaf tak setuju mana dah. Walaupun memang lah maksud kita lebih hadah sini kun tu bukan nak sebut kun tu. Maksudnya Allah kehendak Allah.
Tapi bagi orang lain tak berani sebut ta'wil, memang kehendak Allah laku ni dah. Kita pun ada kehendak kita nak dalam hati kita dah. Niat-niat ni dalam hati kita dah. Lah berasa nak buat. Lah nak semaya, nak gapo dah. Begitu juga kun sini. Lah Allah nak gapo dia pakai jadi dah. Dia menyebutkan bahawa ta'wil tersebut dapat dilakukan ada dari berbagai-bagai segi. Berapa segi. Namun dia memilih segi yang paling kuat, iaitu bahawa maksud dari perkataan kun ialah sedemikian cepat terlaksananya kekuasaan Allah dalam menciptakan sesuatu. Kerana dia memiliki lebih, dia akan kata gitu lah. Kalau tak memiliki lebih, kun. Kun tu sendiri tu bukan kata-kata per kita dah. Cepat maksudnya kehendak Allah juga. Kita faham dah dah. Tak nanti kalau kita sebut ta'wil pun kita faham dah. Sesungguhnya Allah SWT tidak menciptakan sesuatu dengan berfikir, merenung dan melihat pengalaman terlebih dahulu. Mungkin macam makhluk lah, kena mikir banyak. Nak buat putusan tu, banyak mikir dah. Yang sama juga perkataan Allah SWT tatkala dia menggambarkan penciptaan langit dan bumi. Dia berkata kepadanya, yakni langit dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Surah Fussilat ayat 11. Hal ini bukanlah benar-benar keduanya langit dan bumi berkata-kata, melainkan sebagai gambaran begitu cepatnya terlaksana kuasaan Allah SWT pada kedua makhluk ciptaannya itu. Ini cara khalah lah dah. Cara khalah. Cara asy'ariyah lah. Ngamal itu. Tapi kalau cara salah, dia kata terima lah. Tapi bukan seperti hak kita gambarkan. Data tu bukan data seperti kita gambarkan. Cara dia, wallahu'ala lah. Bumi pun kita tak boleh hoyak serupa manusia. Cara data dia. Dah. Hakikatnya tak tahu. Tu bumi, Allah lagi lah tak tahu hakikatnya. Tanpa ada keengganan dan pembakaran dari keduanya. Tapi yang memiliki kuat asy'ariyah ni gapo ilmu falsafah gapo dia memiliki kuat. Itu pasal fikir setara ni lah. Kalau tak fikir setara ni jadi tak logik pula. Gitu lah masalahnya, fikir lebih nak. Contoh yang sama juga adalah perkataan Allah SWT bermaksud dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekarang tidaklah mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Surah Al-Isra ayat 44. Jadi, tasbih dimaksudkan di sini bukanlah tasbih yang berupa ucapan sebagaimana diucapkan oleh manusia, melainkan tasbih yang menunjuk kepada kekuasaan dan keagungan Allah Azza Jalla Jallaluh. Wallahu'alam. Tapi orang salah. Dia kata tasbih lah. Tasbih yang tidak serupa dengan makhluk. Tak serupa dengan kita tu betul. Tasbih cara dia lah. Dia tasbih juga. Tapi hak ni, orang Asy'ariyah ni kata tasbih yang menunjuk kepada kekuasaan dan keagungan Allah Azza Jalla. Gitulah. Jelah dia mendalami. Dia cuba mendalami jadi mikir lebih dalam. Kita kata mana natai, mana batu ni kecek. Dia mikir gitu. Kalau salah, kecek cara dia lah. Menatai kau gapo, kau batu kau gapo, kau pasir kau gapo, kau pokok gapo, tasbih cara dia. Bukan pokok je, batu pasir pun tasbih. Tasbih cara dia. Gitulah. Cara dia orang salah tu dia mikir mudah ni, tak mikir mendalam dan mikir dalam tak nak kecek gua dia kata menunjuk kuasaan dan kekaguman Allah, dia mikir gitu pula. Hak selamat macam mana? Cara selamat, cara salah lah tak. Terima seadanya. Hakikatnya surah pada Allah SWT kita tahu dah. Seterusnya satu topik Al-Quran dan persiapan kekuatan lah. Jadi Syekh ni, orang tanya Syekh ni, Allah SWT firman dalam Al-Quran bermaksud, dan siapkanlah kekuatan apa sahaja yang kamu mampu untuk menghadapi mereka. Saya mengharapkan penjelasan penafsiran mengenai ayat yang memuat kata-kata tersebut, disertai dengan penjelasan mengenai siapa sahaja yang dituju, yang mukhatab dalam perintah di atas. Jadi Syekh ni jawab, ayat tersebut terdapat dalam surah Al-Anfal. Persisnya, tepatnya adalah ayat ke-60. Ayat surah Al-Anfal ayat 60. Adapun bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut. Ini terjemah lengkap ayat tu dah. Maksudnya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa sahaja yang kamu mampu. Dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu, kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya. Apa sahaja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, nescaya akan dibalas dengan balasan yang cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi, dianiayai. Jadi, Syekh ni sambung pula syarahnya. Persiapan adalah menyediakan sesuatu untuk masa yang akan datang. Jadi siap-siap ni kita get ready untuk masa depan, bukan masa sekarang ni. Menambah kuda-kuda adalah menyiapkannya untuk jihad. Sedangkan mengirim pasukan ialah menempatkan pasukan di perbatasan. Allah SWT merintahkan pada orang beriman untuk senantiasa berwaspada dan memiliki persiapan untuk menangkal serangan musuh. Jadi kita ni bekerja dah tak ready dah.
habis pitih banyak untuk keteraan ni, kerana untuk menghadapi serangan musuh, benda tu kewajipan dan pahala besar dah. Dan membela negara dari keyakinan. Untuk tujuan itu, mereka mestilah menyiapkan segala sesuatu yang mereka dapat lakukan. Baik itu berupa kekuatan material, kekuatan spiritual, kekuatan teknologi dan keilmuan, serta kekuatan mental. Semua kena ada dah. Kekuatan kena ada. Bahkan lah ni, zaman PKP ni, kekuatan mental pun berat. Ada mental illness. Sampai tahap bunuh diri pun ada dah. Akak bendera putih tu, sebenarnya nombor satu hak. Tak ada pitih sekar kau, tapi kita kena jumpa orang susah-susah ni tak. Mungkin kita beri nasihat pandangnya, cadangnya tak. Kita jangan buat support kita tak. Setengah kita ni pandang nego online pun pandang tak. Facebook pandang. Hak pandang tu lah, hak tak pandang. Tadi nak yang punya, ada orang ni, dia ni. Memang dia tak pandang, tu je kerja ni orang. Tiba-tiba kena pecah ke majikan, kau tak ada kerja kau. Tak erti cari kerja lah. Jangan kita surat support belakang lah. Dan kita, kena usaha lah. Kita boleh royak. Nah, tapi orang ni masing-masing ni lain-lain tak. Dari segi semangat dia, spiritual dia, keazaman dia, mental dia dah tak kuat. Sampai tak kuat ni tak erti nak gapo dah. Nak pecah ke boh ke majikan tak erti nak gapo dah. Nego tak erti dah. Jadi kita kena tolong lah. Jangan sangka buruk. Jangan kata tak dengar ke arah semua doa dah. Macam-macam kita sendiri doa kita tak tahu. Allah dengar tapi Allah ijab kabul kita tak tahu dah. Jadi jangan kita memperlekeh ke orang yang dalam kesusahan dah. Dan sekarang ni, bahkan kesusahan sekarang ni kita kira lebih teruk lah daripada kesusahan dulu masa banjir dulu. Di Kelantan ni orang pakat gini tak, tolong tak. Tahu tak kata, mu doa dah kau dah. Siapa kat aras kau, doa. Susah banjir ni apa ni, tunggu bantu orang daripada luar negeri Kelantan tak. Habis negara, habis. Seluruh NGO habis pakat tolong orang Kelantan masa tu susah tak. Tiba-tiba orang Kelantan kata kena doa siapa aras kalau susah PKP ni. Tak boleh gitu dah. Jadi kita nak mikir, kena faham dah. Jadi kita kena siap belaka. Mental pun kena siap. Spiritual ke. Macam-macam kita kena bersiap sedia untuk menghadapi musuh dalam cabaran zaman moden yang lebih canggih dah. Mereka juga mesti memanfaatkan semua kemampuan dan daya upaya mereka. Oleh kerana itu Allah SWT mengatakan maksudnya, dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka. Segala sesuatu yang kamu mampu buat sekadar mampu. Kata kuwah kemampuan mencakupi segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuatan dan kemampuan. Baik berupa kekuatan yang telah dikenal sejak zaman dahulu maupun kekuatan yang akan dikenal di kemudian hari. Jadi kita kena setiap update. Kena guna cara terkini. Nak ngajar kau ceramah kau bukan masjid saja dah. Kena guna cara terkini. Tidak ketinggalan lah. Orang sesak nak ramai ada ngajar tak. Hak lepak gapo tu 70,000, 80,000 orang kita tengok tu. Padahal kecek dengan kuasa tak. Kita ni apa ustaz, carilah media terkini dan belajarlah nah. Bagus saya tengok ni Ustaz Syihabuddin Ahmad dah. Ustaz Syihabuddin Ahmad. Okey. Ayat di atas juga memerintahkan kaum mukmin untuk berangkat dengan kuda-kuda mereka ke daerah-daerah perbatasan yang merupakan daerah-daerah yang akan menjadi sasaran penyerangan. Jadi kena ada di perbatasan. Di batas-batas tu, di kawasan batasan tu, di perbatasan tu, di sepadan-sepadan tu orang Islam kena ada persediaan. Sebab itu zaman Muawiyah dan Ali perang tu, Muawiyah kuat lagi tentera dia dah. Sebab apa? Sebab dia ada kemahiran untuk jaga sempadan dah. Untuk jaga sempadan tu dia ada kemahiran yang menyebabkan dia mampu menghadapi tentera kafir dia. Macam dulu Rom Byzantine dengan Rom di Itali dia. Rom Byzantine lebih kuat. Tapi kalah kau Islam jugalah. Di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Tapi nak yang boleh kuat dia sebab apa? Sebab dia betul-betul bersepadan tentera Islam, kerajaan Islam menyebabkan dia ni sentiasa bersiap sedia. Jadi kita kena siap di sepadan-sepadan tu, kena jaga di sepadan sepadan Indonesia tu kena ada lah tentera kita lah. Hal itu diisyaratkan dengan kata-kata dari kuda-kuda yang ditambak untuk berperang. Kuda adalah alat pengangkutan tercepat dalam peperangan ketika ayat tersebut diturunkan. Mungkin zaman sekarang kuda itu dapat dianalogikan, dikiaskan dengan senjata tercepat yang segera untuk dapat menghalau serangan musuh. Ikutlah kapal terbang, kau jet, kau kapal selam, kau kapal, kau kena ada belakang ada. Agama merintahkan kita untuk memerangi musuh dengan menggunakan senjata seperti yang mereka gunakan atau lebih kuat dari itu. Gitulah tak. Tapi masalah kita ni banyak kekeh tengah jalan tak. Beli kapal selam Scorpion ke apa. Orang tengah, syarikat tengah, tiba-tiba ada syarikat tengah ni. Tidak kaji beli terus. Menyebabkan
Harga tu mahal, harga tu mahal pada barang tu barang debit bagi kodi. Itu masalah kita di Malaysia ni nak. Masalah duit banyak habis dikekoh oleh orang tengah, syarikat tengah. Begitu juga kita tengok ni lah. Apa vaksin pun ada syarikat tengah juga dak pengurusnya. Dilantik ada syarikat pengurus. Masalah gitu. Jadi kos tu jadi tinggi dah. Itu kelemahan kita lah dak. Jika Rasulullah SAW menafsirkan kata quwwah, kekuatan dengan panah, maka kata panah, alat pelempar pada zaman sekarang ini dapat diertikan sebagai setiap bentuk alat yang kita lemparkan kepada musuh, yang mencakupi semua alat-alat moden maupun kadaluarsa ni benda tak. Alat-alat tembok jauh dah tak. Mungkin roket kita kata tak. Peluru roket yang jauh lagi ni, semua tu senjata yang mesti ada di negara-negara umat Islam. Semua senjata yang digunakan untuk bertahan atau untuk menyerang dapat kita kategorikan sebagai alat pelempar. Kerana alat pelempar pada dasarnya adalah alat untuk menolak atau melempar. Dan senjata tidak akan tercapai maksudnya kecuali dengan cara menggerakkannya, melemparkannya atau memindahkannya. Semua itu kena buat. Di Gaza ni, you boleh buat lah. Selain daripada beli, you boleh buat sendiri senjata. Kita pun Malaysia tak boleh buat lagi dah. Manja tahu dah tak nak kan. Allah SWT telah berkata mengenai semua bentuk persiapan ini sebagai berikut yang bermaksud. Yang dengan persiapan itu kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu. Iaitu agar dengan itu kamu dapat membuat takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuhmu yang berlaku sombong kepadamu. Mengagresi rumah-rumahmu lah. Maksudnya merosakkan wak jahanam ke rumah-rumahmu. Merampas hakmu atau memutus dan memblok jalanmu dah. Sekat jalanmu, khenak kamu dah. Jadi kita kena tunjuk beri sikit lah. Tunjuk debel sikit. Jangan biar orang nyek kita dah. Di Palestin pun gitulah. Ni Palestin isu je. Ada macam-macam pendapat dah. Salah satu orang kata pada kapur Gaza tembok dah. Sebenarnya cerita ni di Palestin tu, orang Palestin pun berada di dalam kawasan kuasa Israel tu lah. Walaupun orang kata, oleh sebab itu kita tengok peta tu tulis Israel tu tak. Gaza pun ada tulis Israel juga tak. Sedangkan Gaza sepenuhnya dikuasai oleh orang yang telah ada kekuasaan lah, iaitu Hamas tu tak. Lepas tu Hamas tu memang ada kuasa, ada senjata ke apa dah. Bahagian di PLO ni, bahagian anak buah Israel ni, dia tak ada kuasa ke apa dah. Tentera pun Israel pegang. Tak ada gapa ke satu dah. Apa ni senjata sama dah, rumah nak apa, nak sodok ke apa boleh ke Israel, boleh ke negara Israel. Jadi kau sikit lah. Itu masalah dah. Oleh sebab itu kita nak faham setengah ni kita sakit buruk. Ada setengah ustaz ke setengah orang berpandangan kita boleh iktiraf ke apa negara kedua tu. Dia kata mengiktiraf Israel. Dia berapa sudut lah. Pertama, kita dari segi asal kita tak iktiraf dia lah. Tak boleh iktiraf haram sebabnya dia telah merampas. Tapi keduanya dari segi sudut pelaksanaan antarabangsa ni kita nak tolong. Kalau kita tak iktiraf Israel, kita tak boleh tolong negara tu tak. Negara yang begitu pertolongan pada orang-orang Palestin di Israel. Orang Palestin tapi duduk di Israel. Negara di Palestin lah sebenarnya tapi Israel kuasai. Mereka ni pendidikan sekolah ke apa. Negara luar ni tolong ni nak. Negara luar ni yang iktiraf. Kerana ia boleh terima tu apa panggil. Dua gapo ada istilah dia menyebabkan macam iktiraf Israel lah. Iktiraf Israel. Kita tengok iktiraf Israel. Tapi dia boleh tolong. Orang lain tak iktiraf Israel tak boleh tolong dah. Melalui itulah tak boleh masuk ke dalam Israel. Atau Palestin yang dikuasai oleh Israel. Hak Gaza saja, hak bantuan kita banyak terus ke Gaza. Gaza ni berkumpulnya umat Islam yang ada semangat tu. Yang tidak putus asa dak. Yang kata membina satu negara sendiri untuk membina kekuatan sendiri. Jadi Gaza, hak bantuan ni banyak kita selalu ke Gaza lah. Mana orang Palestin yang bersemangat pergi ke Gaza, duduk di Gaza walaupun kecil tempat dia. Tapi situ dah kekuatan umat Islam dah. Tak apalah tu cerita lah. Allah SWT telah setelah memberikan isyarat untuk bersiap diri menghadapi kekuatan musuh yang nampak, Al-Quran juga memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap diri untuk menghadapi musuh-musuh yang tersembunyi. Dan kata-katanya dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, nama Allah mengetahuinya. Ini orang-orang munafik ataupun orang spy-spy ni. Pengkhianat damai pun ada juga. Iaitu bahawa engkau tidak mengetahui jati diri dan pengurusan yang ada dalam diri mereka. Nama Allah mengetahuinya kerana dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Kadang-kadang spy kau ataupun orang dalam pun ada tak? Oleh kerana itu engkau wajib sentiasa sedar, berwaspada dan bersiap diri terhadap segala kemungkinan. Kemungkinan kena bersiap sedia. Bukannya kita pakai doa angkat tangan saja tak.
kedok angkat tangan itu kewajipan dan betul itulah suruhan agama pertama, tapi tindakan mesti dibuat, bukan duduk saja dah. Kena angkat dera kau dan ikutlah tindakan seterusnya. Tidak diragukan bahawa hal ini menuntut adanya peran persatuan, kerjasama dan pergerakan infak di jalan Allah SWT. Jadi kena ada persatuan, kena bergabung, kena kerjasama dulu. Jangan buat kerja sore, kena buat kerja ramai-ramai. Oleh kerana itu, ayat di atas melanjutkan, maksudnya, dan apa sahaja yang kamu infakkan jalan Allah, nescaya akan dibalas dengan balasan yang cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi. Kata-kata ini merupakan anjuran yang tegas dari Allah SWT supaya kaum muslimin menginfakkan hartanya guna bersiap diri dalam mempertahankan kehormatan dan kesucian agama Islam. Allah SWT telah berjanji bahawa pemberian infak tersebut adalah perniagaan yang akan mendatangkan keuntungan, dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang paling utama. Seterusnya dah, topik Al-Quran dan penetapan ajal. Ada tanya Syekh ni, Allah SWT berbicara dalam Quran yang bermaksud, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Sekat tu dah. Di sisi lain, hadis Nabi SAW mengatakan sedekah dapat menolak bencana dan memanjangkan umur. Ada hadis kata pula sedekah tu boleh tolak bala. Kalau kita nak tolak bala COVID ke apa, kena rajin sedekah mana dah. Lepas tu panjang umur pula dah. Umur kita nak sihat, suruh panjang umur, kena sedekah. Nah, hadis ikut hadis tu. Apakah dalam hadis ini terdapat pertentangan antara ayat dengan hadis tersebut? Pertentangan ke tidak dah? Syekh ni jawab dah. Dalam kitab Tafsir Al-Mana disebutkan, para mufassir telah mengadakan pembahasan mengenai masalah ajal seseorang dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Tidak diragukan lagi bahawa setiap individu mempunyai ajal yang berada dalam ilmu dan takdir Allah SWT. Ini kita sepakat ijma', iaitu Allah tahu takdir dan ilmu Allah tetap dah. Semua perkara tetap berlaku lah, bukan ilmu saja, doa dia pun tetap dah. Sedekah dia pun tetap dah. Kemudian maksudnya kemudian sudah itu ditentukan ajal kematianmu, dan ada lagi satu ajal yang ditentukan untuk berbangkit yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah yang mengetahuinya. Surah Al-An'am ayat 2. Jadi ajal matilah, selagi ajal juga dipanggil ajal untuk bangkit di hari kiamat nanti. Apa yang berada pada ilmu Allah tidak akan berubah sama sekali, dan hal itu tidak akan menyebabkan terjadinya penafian terhadap hukum sebab akibat. Sebab akibat berlaku, doa ke gapo, sedekah ke gapo dah. Dan juga tidak akan menyebabkan manusia terpaksa tidak memiliki kebebasan dalam urusan-urusan kehidupan dan kematian. Walaupun kita bicara qadar Allah ni, takdir, keyakinan, beriman, maksudnya rukun iman. Tapi usaha ikhtiar tu kita kena buat. Dan termasuk usaha ikhtiar berdoa. Berdoa, mengangkat tangan pada Allah supaya doa kita sampai ke arasy Allah ni, atas lagi dah. Itu pun usaha ikhtiar dah. Usaha ikhtiar. Begitu juga kita usaha ikhtiar kat bendera. Hak mana kita boleh usaha ikhtiar? Kena usaha ikhtiar lah. Hak terbaru saya tengok hari tu bagusnya. Pak Ia Canco dia nak. Ismail Sabri tu lah nak. Ada. Ismail Golok panggil nak. Pak Ia Canco dia tu. Dia cerita bagaimana analoginya supaya mudah faham dah. Dia kata macam cerita tak, macam cerita benar. Allah nak betul ke tidak dah. Masa banjir Kelantan tu tak, banjir besar. Ada orang suruh pindah dah. Tapi pak cik tu doa saja dah. Orang lain pakat pindah. Memula tu dia istihar banjir kena pindah ni, punggah lagi dak. Pakat punggah lagi. Pak cik duk rumah tu, tak lebar duk rumah tu. Tak segi lagi. Dia kata nak doa. Dia doa dah. Dah doa dah. Lagi lepas tu naik air dah pada di rumah ni dia. Dia tak tubik lagi dak. Nah. Mari nebuk. Tak segi lagi dah. Tak segi lagi. Orang mari debuk panggil pak cik kena bahaya ni, mati ke apa. Dak, ni tengah ni tak apa, dia doa lagi. Lepas tu mari naik siapa kain naik atas bumbung dah. Naik atas bumbung tu, mari helikopter nak ambil pak cik ni. Tak lebar ni. Jadi dia kata tak usah naik lagi helikopter, dia doa lagi ni. Nak doa, dia doa siapa kau? Tergelai air lah, rumah dia tergelai, dia pun hanyut ni. Lepas tu yang hanyut-hanyut tak mati lagi, orang pun selamat. Buat KPR apa istilah ni dah. Tekan perut gapo tu tubik air gapo, hidup lagi dia. Lepas tu dia pun kecek dah. Dia kata, apa dia dok banyak tu. Bapa Allah tak tolong dah. Lepas tu ada budak muda dok ajak.
Pocik sebenarnya bukan tak tolong 3 kali dah Allah tolong dah. 3 kali dah Allah nak tolong pociknya. Mana pocik tak terima pertolongan Allah. Baru mikir. Sebenarnya 3 walaupun makhluk ni, walaupun pendera putih, walaupun gapo pun nak tolong tu. Orang benda nak tu perantara dah. Duit perantara makan perantara sebab akibat belaka kira-kira dah. Jadi semua tu Allah datang melalui pelbagai cara. Termasuklah orang mari dengan lori nak tolong dia, orang mari dengan boat nak tolong dia, orang mari dengan helikopter nak tolong dia. Semua tu pertolongan Allah dah walaupun nampak makhluk pun dah. Allah guna sebab akibat sistem alam sunnatullah. Cakap Allah nak mari cokoh depan kita. Tu bukan cara Allah. Jadi Allah guna perantaraan. Allah nak atas Quran pun guna Jibril. Kepada Nabi. Dan Allah nak ajar kita pun guna Nabi. Ajar Islam ni tidak terterus. Bila kita lalu dah. Pasal pakai ilmu ladun ni nak. Semuanya tahu dah. Tak sesak dah. Pakai ilmu ladun ni daripada Allah SWT. Tidak Allah suruh guna Al-Quran dan Sunnah. Allah guna sistem tu. Sebab akibat dalam dunia ni dah. Bila saya tanya. Kerana setiap satu dari kedua hal tersebut adalah hal yang dapat dibuktikan dengan indera dan wahyu oleh semua ni. Jadi kita tengok logik kita pun. Kita kena terima sebab akibat. Wahyu pun kita juga terima sebab akibat. Jadi termasuklah doa tu panjang umur ataupun sedekah tu panjang umur tu sebab akibat juga. Tapi ilmu Allah tahu dah dia akan buat gini-gini menyebabkan panjang umur setahun ni dah. Sepatutnya setahun ni. Tapi hakikat hak tetap Allah tetap ni hak ujung sekali tu dah. Begitulah dah. Dia ada istilah dia takdir mubram, takdir apa? Muallaq ni. Ni perbahasan ulama lah dah. Takdir yang sebenarnya ni umur dia aja setahun ni. Tapi Allah tetap dia ada juga takdir dia sedekah. Menyebabkan umur yang panjang lebih sikit. Tu takdir yang mu'allak. Takdir mubram tetap terus dah. Macam-macam Islam ulama nak supaya hadis ni lah. Jadi penting kita sebagai manusia, sebagai orang Islam ni, kita kena guna sebab akibat. Jangan kita duduk saja. Guna secara. Allah guna cara lain untuk tolong kita. Kita kata tak nampak Allah. Tak nampak sebenarnya itulah pertolongan Allah. Tu salah kita lah dah. Habis dah. Kenyataan terjadi adalah misdaq, yakni pembenaran dan bukti akan apa yang terdapat dalam ilmu. Dan ilmu bukan bertindak sebagai subjek, melainkan ilmu hanya sebagai sesuatu yang mengungkapkan kenyataan. Jadi ilmu Allah SWT ni kita tahu dah berlakunya. Adapun yang dimaksud dengan ajal yang telah ditentukan berdasarkan tuntutan sistem penciptaan adalah yang sekarang digambarkan oleh para ilmuwan dunia sebagai batas umur tabi'i alami. Dan menurut perkiraan para doktor di masa kita sekarang, ini rata-rata umur manusia sekarang 100 tahun lah. 100 tahun dia kurang lah. Mereka menetapkan umur masing-masing orang setelah mengadakan pemeriksaan terhadap kekuatan badan, organ-organ tubuhnya yang vital dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya. Kerja ni hidup lama, kerja jenis gini lah, cepat mati, macam-macam lah dah. Penetapan atau perkiraan tersebut akan berlaku dengan syarat setiap orang mesti hidup dengan cara seimbang. Jika orang tersebut merosak keseimbangan hidupnya, maka penetapan atau perkiraan itu pun akan ikut rosak juga. Dan juga akan jauh dari hakikat pasti yang terdapat dalam ilmu Allah. Sekiranya tidak demikian, maka akan dekat dengan hakikat pasti yang terdapat dalam ilmu Allah dengan berdasarkan atas apa-apa yang diketahui dari sunnah ilahi. Sunnatullah. Bahkan termasuk juga sedekah ni, sunnatullah ni panjang umur. Kita nak murah rezeki pun, sunnatullah Allah buat sistem tu dah. Orang kafir pun, sedekah pun jadi murah rezeki kok. Bukan kita je dah. Gitu. Orang yang mati, terbunuh atau tenggelam sebelum umur yang telah ditetapkan baginya, itu habis dikatakan sebagai orang yang mati sebelum berakhir umur tabi'inya. Umur kebiasaan lah, tabi'i ni. Jadi dia mati kerana ajalnya hakiki yang terdapat di sisi Allah. Adapun hal yang mempunyai pengaruh terhadap panjang dan pendek umur seorang manusia yang termasuk sebab-sebab ilmiah dan sebab-sebab nafsiyah, seperti silaturahim dan doa, maka itu berlaku bagi umur atau ajal tabi'i. Ajal kebiasaan lah. Yang merupakan sunnatullah dalam hukum sebab akibat. Doa kau, sedekah kau, kita buat baik dengan anak beranak kita, adik-beradik kita, sepupu kita pergi ziarah, kita pergi beri sumbangan kau anak beranak kita kau. Kita tolong menolong anak beranak kita. Kita jalinkan hubungan silaturahim, maka hubungan darah anak beranak ni, maka kita akan jadi panjang umur dah. Panjang umur, murah rezeki, apa semua tu sebab akibat lagi. Doa pun sebab akibat ni. Doa jadi panjang umur, mudah. Semua tu sebab akibat. Usaha ikhtiar berlaku dah. Tak ada pertentangan lah. Kita tak usah mikir pelik. Tak ada pertentangan dengan umur yang asal. Umur di sisi Allah, Allah tahu tu.
Biasa dia dah. Kerana silaturahim adalah salah satu sebab terpenting bagi kebahagiaan hidup. Dan kebahagiaan hidup merupakan sebab terpenting bagi panjangnya umur seseorang. Demikian juga halnya dengan doa yang tumbuh dari kekuatan iman kepada Allah SWT dan pengharapan akan pertolongan dan bantuannya terhadap orang-orang mukmin yang lemah. Jadi kita berdoa sungguh-sungguh nak tolong orang lemah susah. Tolong diri sendiri ke orang lemah yang lain. Maka benda tu adalah sebab akibat juga. Termasuk hal yang dapat dibuktikan melalui percubaan ialah bahawa kekhawatiran, kegelisahan terutama yang bersumber dari dalam diri sendiri seperti putus hubungan silaturahim. Kita tak sayang nak beranak. Jadi tertekan jiwa lah. Dan juga rasa putus asa akan pertolongan Allah SWT tak kala semua jalan telah tertutup. Sebab itu akan memperlemahkan daya hidup seorang dan akan membuat badannya nampak lemah dan tua sebelum menginjak ada tua. Ada setengah tu orang nampak tua tu. 40 tu umur 60 70 tu. Ada setengah tu umur 60 70. Tapi umur macam 40 baru dah. Macam-macam lah orang ni dah. Jadi kata kadang-kadang dia nampak pada tubuh badan zahir dia. Kerana apa? Kerana putus asa, lemah semangat ke apa ada lah. Jadi kita kena bimbing dah orang ni lah. Bukan kita pergi henjar pula dah. Mu doa ke apa, dengar Allah dengar ke doa mu di atas harah. Kita kata pula dah lah dia tu jenis lemah semangat dah dah. Mental illness pun ada dah. Daya juang pun kurang. Jadi tak ada arah dah ya. Jadi kita kata berat pula dia. Kita dia tunjuk dia kita pergilah tolong. Selain dia tolong beri bantuan tu, beri bantuan semangat so. Bantuan. Kerja kan ada tak? Tak ada kerja kan? Kerja tempat ambo ke apa ataupun tempat ni kita cari kerja. Macam-macam pertolongan kita boleh bagi ni. Dari penjelasan di atas kita dapat memahamilah bahawa tidak terdapat pertentangan antara ayat dengan hadis Nabi tersebut. Kerana sedekah yang dikeluarkan oleh seorang jelas diketahui oleh Allah. Dan mungkin saja Allah telah mengkaitkan antara penolakan bencana dan bertambahnya umur dengan sedekah. Jadi Allah buat sistem sebab akibat. Sepatutnya mati setara ni, tapi sebab akibatnya ada menyebabkan panjang umur. Gitulah biasa nak sistem tu. Hakikatnya Allah tahu berlaku dah. Ngesuk sampai bila tu tahu dah. Hak sebelum jadi tahu berlaku. Hak menyebabkan panjang umur pun tahu dah. Tu ilmu Allah tahu berlaku dah. Tolak bala tambah umur ni dengan sedekah gapo Allah tahu dah. Allah boleh kira dah. Awal-awal lagi Allah tahu berlaku dah. Sehingga seolah penetapan ajak itu dilakukan pada saat seorang mengeluarkan sedekah. Seolah-olah gitulah. Masa sedekah tu jadi panjang umur. Seolah baru tetap. Pada hakikatnya Allah tahu awal-awal lagi dah. Mungkin juga dimasukkan dengan bertambahnya umur ialah bertambahnya keberkahan umur seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang soleh. Ada selagi masuk tambah umur ni bukan maksudnya tambah umur semua jadi 100, 120, jadi 200 tahun bukan itu saja. Kadang-kadang orang ni tambah umur dengan apa? Dengan kebaikan soleh. Kadang-kadang dia ni macam Imam Nawawi ke apa Imam Syafi'i umur pendek belaka atau Imam Syafi'i 54 55 meninggal dah. Imam Nawawi 45 dah. Imam Ghazali pun 45 gitu lebih kurang dah. Jadi orang-orang ni umur pendek tapi ilmu dia sampai Allah ni guna. Seolah dia hidup tak berhenti dah. Jadi orang soleh ni amal kebajikan dia tak berhenti-berhenti dah. Jadi orang ni pun umur panjang berkah umur dia. Walaupun pendek beratus kitab boleh tulis. Kita umur pendek ke panjang tak ada jasa kat orang kuranglah berkah. Jadi kita minta supaya Allah beri berkah pada kehidupan kita sehingga manfaat kita ni boleh bantu pada orang-orang seterusnya ni. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahawa yang dimaksud dengan panjang umur di sini ialah banyaknya melakukan bermacam-macam perbuatan yang baik. Sebagai hadis yang berkaitan dengan hal ini adalah silaturahim akan memanjangkan umur. Dan sedekah sedekah yang dilakukan secara diam-diam ni akan memadamkan kemurkaan Tuhan. Jadi kita kalau kita pergi jumpa anak beranak, tolong anak beranak pergi ziarah ke apa, pergi tanya khabar pada dah nak telefon ke apa, benda tu akan memadamkan kemurkaan Allah. Selagi akan pada murka Allah jelas sedekah sedekah senyap-senyap dah. Tak perlu kita gegak-gegak. Itu lebih baik dah. Tak payah ayat Facebook lebih baik. Kecuali lah kita ni ada tugas kita ni ya share ke apa ataupun kita terima duit daripada orang kaya mana nak sedekah kita nak tunjuk tu dah. Nak kata dia betul kerja pun dah. Duit tu buat apa dah. Tu lain lah. Tapi kalau kita sendiri ni kalau boleh susuk dah. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda mafhumnya silaturahim berakhlak baik dan bertetangga baik akan mendirikan bangunan dan menambahkan umur. Kita silaturahim menghubungkan anak beranak ni. Berakhlak baik, tak balas orang kecek kira molek dan bertetangga baik, berjirai tak kena tolong jirai kita dah. Bui kuih ke gapo ada masa-masa tertentu.
akan mendirikan bangunan dan menambah umur, kata. Bangunan gapo tahu tak? Tapi kurang-kurangnya kita payah tambah umur kita dah. Tambah umur paling kurang kata sininya tambah umur keberkatan, berkah hidup kita dah. Kita banyak orang boleh buat amal kebaikan, amal soleh. Dengan sebabnya berkat hidup kita kerana kita ni menghubung silaturahim. Begitu juga sabda Rasulullah SAW bermaksud bersilaturahim kepada kaum kerabat itu akan perbanyakkan harta. Segala banyak harta kita kena hubungi anak beranak, sepupu, anak beranak kita, ziarah, jalan. Menciptakan rasa kasih sayang di kalangan keluarga dan akan menangguhkan ajar. Jadi kalau kita silaturahim, kita ziarah, orang anak beranak kita pakat sayang kita. Lepas tu, ajar pun kita ditangguhkan. Benda tu Allah tahu. Dah awal-awal ni sebab akibat je lah. Tapi kita ni optimis, orang Islam ni kena berfikir positif. Mengambil sebab akibat, mengambil sunnatullah. Sematutlah sunnatullah ni sedekah. Tolong orang susah. Silaturahim. Benda ni akan panjangkan umur kita. Menyebabkan berkat hidup kita, memanjangkan umur kita. Jadi kita buatlah sebab akibat itu. Pasal kita ni fikir sebab akibat. Bukan fikir ilmu Allah itu berlaku dah. Tak boleh nak bincang dah. Allah Maha tahu dah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, sedekah yang dikeluarkan seorang Muslim itu akan memanjangkan umur, mencegah kematian yang buruk, dan juga dengannya Allah akan menghilangkan sifat sombong dan takabur dari dirinya. Allah Alam, hak tu sepatutnya. Jadi, dia akan merasai kesusahan orang susah dah. Dia akan merasai, kalau dia sombong lagi tu berat benar lah. Ada juga orang sombong lagi tu, duk nyoho je beri sedekah dia. Ada setengah orang, kebanyakan orang ni kalau dia beri sedekah, dia akan merasai kesusahan orang susah dah. Dia akan menyentuh hati orang susah, menyentuh hati dia lah. Dia akan rasa lemah hina di hadapan Allah, dan dia tolong tu atas rasa apa? Rasa rendah diri lah. Dia lagi rendah diri dia tolong orang lah. Dia tidak berasa sombong kerana dia tolong orang lah. Itu kebiasaannya lah. Dan panjang umur cegah kematian buruk juga. Dengan sebab sedekah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.